Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sempurna pasti jaya. Yang berbahagia Dr. Idris bin Husin, Yang di-Pertua PIBG SMK Putra Perdana, yang dihormati IR Zulkarnain bin Osman, Jurutera Awam Profesional, Tuan Haji Yazid bin Misnan, Human Resource Senior Manager AirAsia, selaku panel jemputan kita pada hari ini. Yang berusaha Puan Buan Kirani binti Wan Muhammad, penolong kanan pentadbiran, Puan Nur Fadani binti Mat Isa, penolong kanan hadirin murid, Puan Riza binti Jupri, penolong kanan co-curriculum, Encik Khairuddin bin Osman, penolong kanan petang, Encik Muhammad Zaidi bin Masri, penolong kanan PPKI, AJK PIBG, ibu bapa penjaga, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat bersama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu, iaitu Bicara Inspirasi Kerjaya bersama Ibu Bapa tahun 2021. Anjuran bersama PIBG SMK Putra Perdana dan Unit Bimbingan dan Kaunseling. Program ini bertujuan agar murid-murid mendapat inspirasi untuk menjadi insan yang berjaya, seterusnya meningkatkan motivasi dan semangat untuk belajar. Diharapkan semua penonton dapat kekal sehingga ke penghujung program kerana ada kuis beserta hadiah yang menarik yang akan diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab dengan betul dan pantas. Diingatkan juga kepada para pelajar dan hadirin sekalian supaya mengisi link kehadiran yang akan dikongsikan di dalam ruang komen dari semasa ke semasa. Jadi pastikan penonton lihat juga di ruangan komen kerana kita akan sharekan link kehadiran di dalam ruangan komen. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita mendarah tangan mengaminkan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim mu'afatana wa sallim arwahana wa sallim sadana. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Wasrif 'anna bihaqqil qur'ani 'azimi wa nabiyyikal karim syarrud dunya wa syarrul akhirah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan. Bilutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, saya mewakili pihak majlis mengalu-alukan kedatangan panel kita pada hari ini, iaitu panel kita yang pertama, IR Zulkarnain bin Osman, Jurutera Awam Profesional, dan panel yang kedua ialah Tuan Haji Yazid bin Misnan, Human Resource Senior Manager AirAsia. Okey, selamat datang Tuan. Cik Zulkarnain boleh beri kata-kata haluan? Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutama kepada para pelajar. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah mendengar Kebangsaan Putra Perdana, terutamanya pada pentadbir SMK Putra Perdana sendiri, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan juga PIBG SMK Putra Perdana kerana telah menjemput saya
selaku salah seorang ahli panel untuk program Bicara Inspirasi Kerjaya ini. Yang pada saya merupakan antara program yang baik lah. Bagi pelajar-pelajar kita ni, lebih nampak ada tujuan mereka selepas tamatnya zaman persekolahan. Terutamanya pada pelajar yang insyaAllah yang kepada lepas SPM nanti. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Tuan panel kita, Cik Zulkarnain. Seterusnya yang kedua, Tuan Haji Aziz. Boleh beri kata-kata luan kepada murid-murid dan penonton semua. Silakan. InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Saya sangat-sangat berbesar hati berbangga kerana dijemput untuk menghadiri acara ini. Saya sangat berbahati dan berterima kasih pada pihak kaunseling dan PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana atas jemputannya. Saya tak tahu kenapa saya dijemput, tapi saya I'm really looking forward untuk share lah apa yang dapat saya insyaAllah untuk ibu bapa dan guru-guru juga. Okay? Terima kasih. Baik, terima kasih semua kedua-dua panel kita. Selamat datang diucapkan kepada kedua-dua orang panel kita yang segak lagi bergaya pada hari ini. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kita dengan program pada hari ini. Baik, sebelum kita menghayati intipati perkongsian ilmu daripada tetamu kita hari ini, saya ingin membacakan sedikit latar belakang panel kita. Baik, jadi panel yang pertama, IR Zulkarnain bin Osman. Jawatan sekarang adalah jurutera awam profesional, telah berkhidmat sebagai jurutera selama 22 tahun sejak tahun 1999. Sudah pasti banyak pengalaman dan kemahiran yang ada pada beliau yang kita mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan dia. Beliau juga telah berkahwin dan merupakan bapa kepada 2 orang cahaya mata. Anak-anak beliau juga merupakan pelajar SMK Putra Perdana. Berasal dari Johor Bahru, kini menetap di Taman Putra Perdana. Okay. Itu dia sedikit berkaitan dengan Cik Zulkarnain. Manakala panel kita yang kedua ialah Tuan Haji Yazid bin Misnan. Jawatan sekarang adalah Human Resource Senior Manager AirAsia. Berkhidmat bersama AirAsia sudah 7 tahun sejak tahun 2014. Pengalaman kerja sangat luas, di mana beliau sebelum ini pernah berkhidmat dengan syarikat Intel, Motorola, Agilent Technologies dan kini AirAsia. Beliau telah berkahwin dan merupakan 3 orang cahaya mata, 2 orang lelaki dan 1 perempuan. Hadirin hadirat sekalian, jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang kerjaya, di mana kita ingin melihat dari aspek hala tuju pendidikan hinggalah ke dunia pekerjaan. Tentunya para pelajar tertanya-tanya, dahulu Encik Zulkarnain dan Tuan Haji Yazid ini bersekolah di mana, mengambil aliran apa, dapat semasa SPM dahulu, lepas sekolah menengah melanjutkan pelajaran ke bidang mana pula kan. Jadi boleh tak Encik Zulkarnain menceritakan latar belakang pendidikan supaya murid-murid nampak perjalanan pendidikan tersebut sehinggalah menjadi jurutera awam profesional sekarang. Okey. Terima kasih. Mempersilakan IR Zulkarnain. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Cikgu Yuma Yunus. Okey, tentang latar belakang pendidikan saya lah. Saya pada awalnya saya mendapat pendidikan sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Ngeheng, Johor Bahru, daripada darjah 1 hingga darjah 6. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Perumahan Tampoi, Johor Bahru, dari tingkatan 1 hingga darjah 3. Masa sekolah menengah ni, Form 1, Form 3, saya dalam bidang aliran perdagangan sebenarnya. Okey, perdagangan. Kemudian saya teruskan pengajian saya di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, tingkatan 4 ke 5. Di sini saya dalam aliran teknikal. Kemudian lepas SPM saya 3 bulan berada di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru, tingkatan 6 rendah 3 bulan sebelum saya melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 94 dalam jurusan kejuruteraan awam. Itu saja secara ringkas saya punya akademik lah. Okey, Cik Zulkarnain mungkin ada soalan kuis yang nak diberikan kepada penonton kita. Oh, ada kuis Oh, kalau gini saya bagi kuis saya jawab boleh tak? Cikgu? Okey.
Kuis saya mudah saja. Kuis saya soalan pertama. Di manakah saya bersekolah semasa di tingkatan 4 dan 5? Mudah saja. Okey. Di manakah Itu dia saya penonton. bersekolah semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5? Okey, itu ada yang jawab tu Aisyah Nur Insyaurah. Sekolah Menengah Teknik Aisyah Johor Nuri Bahru. Sekolah teknik pelajar Aisyah Nuri Syaurah Okey, tepat betul. Sekolah ni sekarang ni junior saya Ustaz Abid Liu lah. Dia junior 10 tahun daripada saya. Dia sekolah sini tu. Okey, betul jawapannya tu ya? Betul. Okey. Betul. Okey, terima kasih kepada pelajar yang menjawab kuis tu. Terima kasih kepada Cik Zulkarnain. Seterusnya saya beralih kepada panel yang kedua iaitu Tuan Haji Yazid bin Misnan. Bagaimana pula dengan latar belakang pendidikan Tuan Haji Yazid sehingga jawatan sekarang sebagai Human Resource Senior Manager ASA? Persilakan Tuan Haji Yazid. Latar belakang saya agak berkecelaru ya. So saya nak tanya dengan para hadirin yang ada dalam ni. Kalau tengok muka saya ni, tengok agak-agak apa satu perkataan yang menjelaskan peribadi saya. Satu perkataan saya. Selain daripada handsome lah, saya tahu handsome, tapi yang lain pada yang tu ya. Okay. Saya nak tengok apa respon, apa yang bila nampak muka saya, apa yang tergambar pada you all ya. Apa yang you nampak dekat kami, dekat saya. Tegas. Okey, betul. Ni mesti kawan anak saya ni. Sebab dia orang kata saya tegas. Okey. Okey, macam Jackie Chan. Allahu Akbar. Okey. Latar belakang saya, saya kata latar belakang saya agak berkecelaru sikit. Sekolah rendah saja saya ada 4 sekolah, 4 sekolah rendah di Sabah, di Johor, di Pahang dan di Sarawak. Kemudian bukan kerana sebab saya nakal kena pindah sekolah, tapi sebab ayah saya di dalam tentera. Jadi kami berpindah randah lah di sepanjang tu. Kemudian saya dapat berpeluang untuk menetap di satu tempat semasa sekolah menengah. Saya masuk MRSM Kota Baru di mana saya ambil peperiksaan SPM di sana. Mata pelajaran saya yang terbaik, orang kenal saya sebab saya terror modern math ya, modern math. So yang tu adalah pencapaian terbaik saya dalam masa MRSM Kota Baru. Selepas pada itu saya melanjutkan pelajaran saya ke Southern Illinois University di Amerika Syarikat selama 5 tahun. Saya habiskan degree saya dalam finance selama 3 tahun dan saya tambah lagi 2 tahun dengan buat sendiri atas biayaan sendiri untuk mendapatkan Master in Business Administration focusing specializing in finance pada tahun 1990 ya. So itu sedikit pendedahan latar belakang saya dalam segi dari segi pendidikan ya. Terima kasih minat bikers, okey, baik hati, okey, aktif, Chinese look, okey, very common. Terima kasih kerana siapa yang membagi feedback tu ya. Thank you so much. Itu saja Cikgu Yun. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Yazid di atas pengurusan latar belakang pendidikan beliau. Hadirin hadirat sekalian, pepatah ada menyatakan tak kenal maka tak cinta. Saya ingin beralih kepada slot kita yang kedua iaitu kita akan ketahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkongsian pekerjaan, pengalaman bekerja, deskripsi kerja, cabaran yang ada dalam dunia pekerjaan yang ditempuhi oleh ahli panel sepanjang kerjaya beliau. Kita mulakan dengan Encik Zulkarnain dahulu. Dipersilakan Encik Zulkarnain untuk berkongsi dunia pekerjaan. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Yunus. Saya, kerjaya saya ni sebenarnya bermula awal lagi di peringkat sekolah sebenarnya ni. Jangan terkejut. Saya pada Form 1 lagi saya dah bekerja. Maknanya cuti sekolah di Johor masa tu cuti sekolah adalah hari Jumaat dan Sabtu. Dan bila Jumaat Sabtu ni saya akan bekerja di sebuah kelang, kantin kelang. Kerja saya basuh pinggan tu. Cari duit poket lah, duit belanja sekolah. Kerja saya bermula tu lah, basuh pinggan di kantin kelang. Kemudian masa antara sehingga Form 3 lah.
Kemudian sambil menunggu result SRP, macam zaman saya ni dulu SRP, sijil rendah pelajaran. Menunggu result SRP, saya bekerja di Kelang Asam Jawa. Kelang Asam Jawa sebab saya asal Johor Bahru. Muka pun memang ada jauh-jauh sikit. So Asam Jawa ni memang melekat di hati saya lah. So kerja saya mencuci botol. Sebelum botol tu nak diguna pakai dekat air Asam Jawa, kerja saya, departmen saya cuci botol. Okay, kemudian selepas saya lepas SPM, sambil menunggu result SPM, saya kerja kilang di bahagian engineering. Satu kilang di Johor Bahru, saya di tarian engineering sebab mana? Saya gunakan sijil berhenti sekolah teknik Johor Bahru. Sebab di sekolah teknik, saya antara subjek yang saya ambil adalah technical drawing. Technical drawing dia berpecah kepada lukisan binaan, lukisan mekanikal dan elektrikal. So, saya dapat baca lah lukisan mekanikal. Sebab itulah majikan di Kelang tu bagi saya kerja department engineering lah. Alhamdulillah masa itu gaji dalam 800 agak besar lah. Tahun 93 seingat saya, 93 gitu. Okay, lepas tu saya belajar dan juga bermulanya saya sebagai jurutera ni setelah saya grad pada tahun 1999. Saya berkhidmat di sebuah firma OMK Jurutera Perunding Sdn Bhd daripada tahun 1999 hinggalah tahun 2003 sebagai jurutera awam. Masa itu lagi baik, maknanya junior lagi lah. Kemudian saya 2003 ke 2004 pula saya join satu syarikat perunding Tech Big Mac yang berada di Shah Alam selama hampir setahun. So, lepas tu saya berpindah pula ke another company consultant iaitu Sigma Jelas Engineers Sdn Bhd yang terletaknya di USJ selama 4 tahun, 2004 sehingga 2008. Lepas tu saya bertukar lagi tempat kerja. Bertukar ni bukan sebab bos tak suka, bukan. Maknanya kita ada peluang dan juga kita boleh menambahkan pengalaman lagi. Saya bekerja di Perunding Dah Padu terletak di Shah Alam. Daripada 2008 sehingga 2012. Sambil-sambil itu saya ambil exam untuk mendapatkan engineer profesional IR. Kemudian saya 2013 lepas saya lulus, saya membuka firma saya sendirilah, ZBO Consultancy yang lebih pada berkhidmat awam dan struktur. Okay, itulah kerja seringkas. Lagi segi kejayaan saya ni, kalau anak-anak saya panggil anak-anak kepada pelajar ni, anak-anak dari bapa yang mungkin saya lebih dengan saya. Jurutera awam ni pada dasarnya adalah mereka bentuk struktur bangunan dan juga infrastruktur. Ringkasnya gini, paling saya beri rumus dah. Anak-anak cuba tengok bangunan sekolah. Okay, sekolah sendiri nampak tangga, nampak tiang, nampak beam atas tu beam, kan? Itu adalah kerja arkitek. Dia memberi konsep. Kerja saya pula mereka bentuk dalaman. Berapa saiz besi nak diguna pakai, berapa konkrit, kekuatan konkrit, dari segi foundation macam mana, adakah kita pakai jenis pad footing ataupun kita pakai pile foundation. Okay, faham Dan juga paling mudah sekali lah, cuba kita tengok kita tubuh badan. Di luar ni, arkitek akan tentukan bentuk mata, hidung, mulut, tangan, semua kaki semua. Kerja saya sebagai engineer, saya kena buat satu calculation, kiraan saya berdasarkan piawai yang terletakkan oleh British Standard 8110 atau sekarang kita pakai Eurocode. Saya akan kira kekuatan tulang, kira kekuatan dalaman, jantung semua. Itu guna engineer ni sebenarnya. Itu engineer kerja saya lah. Okay. Dan sebagai jurutera sebenarnya ada dua untuk struktur ni, ada dua. Satu bidang konkrit, struktur konkrit dan juga steel. Kalau tuan-tuan ataupun anak-anak murid tengok, ini antara projek saya. Ini projek Jabatan Audit Negeri Perak yang saya reka bentuk pada tahun 2005. 2005. Ini Jabatan Perak. Next.
Ni pandangan juga Jabatan Audit Negeri Perak. Ini antara salah satu projek kerajaan yang saya pernah terlibat sama lah untuk ni. Untuk projek ni saya terlibat juga, selain pada projek kerajaan, saya juga terlibat dengan projek swasta, maknanya macam projek perumahan oleh klien saya pernah dulu adalah Sandabi Gatri. So itu antara projek perumahan lah. Ini projek Balai Polis Teluk Paling Garang, letak di Banting, Teluk Paling Garang. Ini juga salah satu projek di bawah Bukit Aman ni. Ni projek lama saya ni. Okey, nampak? Dia engineer ni dia seronok kerja dia seronok, dia berkhidmat kepada masyarakat. Ni Masjid Kampung Lindungan, saya design sekali tahun 2007 ingat saya ni. Kalau pergi Kampung Lindungan, itulah rupanya kita ni adalah sikit amal jariah sikit ni. Alhamdulillah lah saya seronok ni. Best, cuba tengok slide kedua tu. Ada lepas dia. Dalaman masjid kita. Ni. Nampak? Nampak luas kan? Kalau siapa yang ada kesempatan pergi ke Masjid Lindungan ni, pergi singgah Masjid Kampung Lindungan, bila tengok masjid, ingat saya. Dia sebab dia long span. Dia maknanya bukan luas. Ingat saya dalam lebih kurang 20 meter. Ruang maknanya besar ni. Dia punya kawasan dia utama ni. Saya design ni. Tapi design ni adalah arkitek ni konsep. Tapi saya dalaman. Tiang macam mana, kekuatan, besi. Kan? Okey? Itu je. Dan juga cabaran kalau saya rasa yang ni adalah Balai Polis Simpang Pulai di Simpang Pulai Perak lah. Saya juga design. Okey, sebagai ada yang nyatakan tanya saya ni, apakah cabaran bekerja sebagai jurutera? Ini. Okey, sebenarnya setiap pekerjaan yang kita buat memang akan ada cabaran masing-masing. Okey, dan cabaran ni tidak sama satu sama lain. Mungkin saya engineer cabaran saya gini, ada engineer lain cabaran dia lain. Okay, antara cabaran yang selama saya bekerja 22 tahun ni, pertamanya jadi engineer ni kita kena ada satu due date tau, kena kejar due date. Bayangkan, ada satu ketika tu di tangan saya, bos saya suruh siapkan ada projek dalam lebih kurang dengan saya 5 ke 6. Ke due date saya kena kejar due date tu. Mana saya nak design, mana perlunya saya buat perbincangan dengan pihak autoriti, mananya saya nak jumpa klien. Okay, ada kali saya tengah buat tu, komputer rosak. Sebab kita kerja ni menggunakan komputer dengan bantuan software untuk lukisan AutoCAD. Untuk design, saya masih pakai Esteem Plus lah untuk design RC lah. RC ni reinforcement concrete. Tapi komputer rosak, bayangkan macam mana. Kita dah, klien dah kejar, bos dah tanya. Tiba-tiba komputer rosak. Tak pening kepala tu. Sakit kepala dibuatnya saya masa saya ingat. Masa tu baru ke 2005, 2006 gitulah saya ingat tu. Bayangkan anak-anak Tapi macam mana saya menangani masalah ni? Kena sikap tenang saja. Tenang apa pun masalah, kita kena tenang. InsyaAllah akan ada jalan penyelesaian sebenarnya. Okey, yang pernah saya hadapi bila berurusan dengan pihak tertentu, maknanya sebagai jurutera, selain pada kita buat reka bentuk, kita kena berurusan dengan pihak PBT, kena berurusan dengan pihak jabatan submission. Kita jumpa dia orang, kita berbincang secara yang terbaik lah, lembut maknanya. Dia kata dengan secara diplomasi bukan emosi, kita kena relax, cool saja tanya. Tuan, saya datang ni, saya nak buat submission plan projek sekian. Kita kena lembut dengan. So ada kalanya cabaran ni dia tak layan. Itu cabaran tu sebenarnya. Cabaran kita nak tahu cara nak tackle dia punya emosi orang ni, cabaran pada saya. Okay, yang ketiganya, cabaran yang tanya bila kita dapat, saya ni dapat lukisan arkitek yang agak unik, saya pernah unik dan complicated. Sebab kena faham arkitek ni, impact arkitek ni pada kami impact arkitek adalah mimpi ngeri untuk kami engineer. Okey, cuba tengok macam bangunan telekom rebung, nampak dia bergulit, dia berpusing macam rebung telekom di bangsa tu. Wah, orang tengok semua cantik. Wah, menara rebung telekom. Tapi kami engineer yang nak design tu, banyak perkara kena lihat. Dengan strukturnya, dengan
kekuatan tamat angin, daripada structure, foundation dia sekali, kedalaman. Semua ambil kira tu. Sama juga macam KICC yang merupakan dulu pernah jadi bangunan yang tertinggi di dunia, atau di Asia. Sama juga, sama cantik. Bila bangunan cantik, orang tanya, cantik betul lah, siapalah arkitek ni? Betul? KICC. Tapi anda kata runtuh, akan tanya, siapa engineer? Saya tu. Maknanya tanggungjawab sebagai jurutera ni amat besar. Bukan hanya tetap pada nama. Tau. Kalau anda kata bangunan tu runtuh, saya akan dipertanggungjawabkan. Sebab kami jurutera ni terikat dengan satu akta, iaitu Akta Jurutera 1967, dan kami semua berdaftar di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Dan kami terikatlah dengan polisi akta undang-undang peraturan yang perlu kami patuhi lah. Jika apa berlaku, kami akan dipertanggungjawabkan sebenarnya. Kan? Tapi kepada maknanya, sebenarnya seringkas kerja engineer pada saya seronok. Walaupun pada awalnya, cita saya adalah ingin menjadi pegawai tentera. Tapi dah macam mana rezeki mendapat jadi jurutera ni, alhamdulillah. Saya jadi patutnya saya macam masa form 4 tu, lepas SRP tu, niat saya nak apply masuk MTD, maknanya Maktab Tentera Darat, MTD sebagai untuk form 4. Tapi saya trial masa percubaan SRP tu, saya main-main. So saya dapat gigit, ingat saya dalam 18 kot, 19. Saya main-main lah. Rupa-rupanya bila keluarnya lepas result percubaan tu, dapat iklan nak masuk MTD kena pakai percubaan SRP. Saya agak kecewa lah. Saya kecewa. Lepas tu, sebulan lepas tu ada exam SRP. Saya buat main-main juga. Jawab main-main sebab terkilan tak dapat masuk MTD. Sebab cita-cita awal saya adalah ingin menjadi pegawai tentera sebenarnya. Lepas tu, lepas jawab SRP tu, ambil result, saya terkejut. Cikgu kata tanya, cikgu ni macam pelekehkan saya ke ni? Saya buat main-main. Saya dapat aggregate, saya ingat dalam 11 gitulah. Sebab tu dengan result tu saya apply teknik lah. Okay. Lepas tu yang ke teknik, bila di sekolah teknik didedahan ke UTM dengan cabang-cabang engineering, saya nampak itu saluran ni jadi engineer awam. Itu saya fokus untuk menjadi engineer awam. Maknanya pada anak-anak, bila kita ada target, kita pun fokus. Dan apa kehendak-kehendaknya. Bila untuk jadi engineer ni, untuk sama belajar engineering di UTM, saya tengok antara subjek yang dia beri penekanan adalah matematik. Matematik moden, matematik tambahan dan juga fizik. Selain daripada saya ada ambil lukisan, engineering, technical engineering drawing, itu je yang paling utama lah. Tapi kena juga skor macam SPM, bahasa Melayu kena kredit semua. Tapi subjek core untuk engineering ni adalah matematik moden, matematik tambahan dan juga fizik. Kalau ada lukisan engineering ni, satu kelebihan lah sebenarnya. Okay, seronok, memang seronok sebab kita jadi engineer ni, kita boleh pergi ke mana. Projek saya yang pernah saya kendali, selain pada yang nampak ni, simpang pulainya balai bomba, saya pernah ke Sabah, saya pernah ke Terengganu, bangunan KWSP Terengganu, saya design. Kolej Profesional Mara, Bandar Penawar antara projek saya. Banyak lagi. Kalau macam masjid juga, kita ada buat masjid Kemuliaan, Kampung Dunia itu, dan juga masjid Bukit Kapar. Itu cabaran-cabaran je lah. Dan seronoknya itulah. Sebab kita pergi kerja, kita dibayar. Tiket kapal terbang bos bayar. Macam ni contoh lah, ni bangunan ni banglo ni. Banglo ni dia letak di kampung Kuala Sungai Baru, di sini je. Dia konsep moden. Dia konsep moden campur dengan tradisional. Nampak luar ni, tengok ni arkitek punya konsep. Tapi di dalam ni, tiang berapa saya semua, kerja saya, pening kepala sebenarnya. Kalau anda kata runtuh, saya perlu menjawab. Itu. Tapi memang seronok adik-adik. Seronok adik-adik. Semua seronok jadi engineer ni. Okey? Kalau ada apa-apa soalan nak tanya pada saya, boleh? Baik, okay, terima kasih kerana sudia berkongsi pengalaman bekerja tersebut. Semoga pelajar-pelajar dapat mengetahui dunia pekerjaan jurutera dengan lebih jelas. Mungkin Cik Zulkarnain boleh kemukakan satu soalan kuis kepada murid-murid. Boleh tu kuis lah. Penonton kita.
Ni masjid Bukit Ya, okey, quiz. ni quiz. Quiz saya berdasarkan gambar ni. Gambar ni. Soalan saya senang je. Di manakah lokasi sebenar Jejantas ini? Dah terletak dekat hampir 17-18 tahun ni. Soalan saya mudah je. Di manakah lokasi sebenar Jejantas ini? Ini projek, maknanya ni kalau segi engineering ni dipanggil steel trusses. Steel trusses lah kita design ni. Steel lah kita design. Pandai juga kepala saya nak design ni. Span dia dalam, seingat saya ni projek tahun 2006. Dalam 35 meter saja span ni tiang ke tiang. Siapa boleh jawab ni? Jalan Puchong ni panjang sangat. Jalan Puchong maknanya dia exactly ni. Dia ada kedudukan satu. Puchong luas. Apa? Siapa ni? Hayati Ahmad Puchong. Puchong luas. Dia betul-betul exactly dekat dengan bangunan yang selalu kita pergi ni. Pucuk utama dekat sangat, besar sangat. Dia exactly dengan satu bangunan. Cuba Cikgu Yuna bagi gambar yang ada lori tu. Yang ada signboard tu. Tu saya nampak tu. Haji Singh. Tesco mana tu? Tesco mana tu? Jalan Puchong bukan. Jalan Puchong selalu general. Saya cakap, di mana lokasi sebenarnya? Tesco mana tu? Tesco Shah Alam? Tesco Kuala Terengganu jauh sangat. Tesco Kajang kot. Tesco Kajang tu. Tak tahulah tu mananya. Ini projek ni tahun 2006. Lama dah. Alhamdulillah. Itu Farah Ali Rahman. Ya? Jalan Bandar Bukit Pocong Utama dekat dengan Tesco. Farah Ali tu. tu. Itu yang paling tepat sekali saya nampak ni siapa pertama ni? Tesco Bukit Puchong dia atas. Aina Hazika siapa dia tu? Tepat tu. Dengan Tesco Bukit Puchong. Farah Ali dalam skrin kita saya dapat papangan. Yang paling awal ni. Tengok tu jawapan dia. Ada yang lagi awal ya? Tu Aina, saya tengok di sini Aina. Ni Syed Aman Nabil daripada awalnya. Apa lagi yang rama-rama? Tesco Bukit Puchong rama-rama. Tesco Bandar Puchong bukan. Dia sebenarnya terletak di Tesco Bukit Puchong. Tesco Bukit Puchong sebenarnya. Lokasi yang kita lalu kan? Betul tak? Nampak di atas kepala je tapi tak pasal. Dah lebih kurang 17-18 tahun ni. Terletak di atas tu. Alhamdulillah. Okey tak ada apa-apa guntur. Dina Syahira kan? Ya? Itulah kerja engineer. Dan dia nampak simple. Apa nama tuan moderator, nampak saya cakap structure ni nampak macam mudah. Tapi untuk fikirkan apakah saiz besi perlu dipakai, join dia, bolt semua tu, dia ambil kira semua tu. Banyak faktor angin. Ni lah gunanya ilmu fizik. Paling asas fizik adalah F sama dengan M. F sama dengan M darab A, betul? Daya sama dengan mass tu berat kali dengan A, percutan ke apa A, kelajuan. Gitulah. F sama M. Fizik, ilmu fizik tu. Benda tu asal dikembangkan je ilmu engineering. Banyak aspek lah. Ya, tu kan apa? Saya tunjuk ni untuk para anak-anak kita, pada pelajar, supaya bila cikgu terangkan belajar di kelas apakah ni PDPR, jangan terlalu kata orang tu terlalu statik. Nampak satu hala. Cuba kita bayangkan apa cikgu ajar tu dengan dunia nyata. Baru kita nampak jelas ilmu yang dia ajar pada kita. InsyaAllah kita akan mudah faham. Benarnya. Itu yang saya praktikkan dulu lah. Kita bila cikgu terang di depan, kita bayangkan apa sebenarnya. InsyaAllah. Dan juga jangan malu tanya lah. Nampak simple bangunan struktur saya ni. Tapi banyak tu punya kata orang tu yang dapat dipelajari. Okey? Itu saja soalan saya. Okey. Itu pemenangnya, Irina Syahira. Kita dah dapat. Baik, terima kasih kepada Encik Zulkarnain atas perkongsian pengalaman bekerja tersebut. Semoga para pelajar dapat mengetahui dunia pekerjaan jurutera dengan lebih jelas. Baiklah, mari kita sama-sama mendengar apa pula pengalaman bekerja Tuan Haji Yazid. Apabila bekerja dan berinteraksi dengan orang ramai. Dipersilakan Tuan Haji Yazid. Mungkin Tuan Haji Yazid boleh.
Ya, boleh, insyaAllah. Sebelum saya mulakan saya punya kerjaya tu, saya terlupa nak tanya soalan. Tadi soalan saya untuk kuis ni, semasa saya di sekolah menengah, apakah mata pelajaran terbaik saya? Apakah mata pelajaran terbaik saya semasa sekolah menengah? Cikgu tolong tengokkan siapa yang jawab ya. Itu adalah soalan kuis saya ya. Okay. Alright, cepat semua. Senang saja kan? Modern math. Bukan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya berterabur, cik. Bahasa Malaysia adalah subjek yang kedua terbaik. Okay? Walaupun macam mana pun, sekarang ni bahasa Malaysia saya dah berterabur. Okay, bercakap pasal kejaya, latar belakang kejaya. Masa mula-mula kecil dulu, orang tanya saya, bila dah besar nanti nak jadi apa? So, saya tak macam Encik Zul ya, dia dah kecil-kecil lagi dia dah tahu dia nak buat apa. Saya tak tahu dia nak jadi apa. Masa umur 8 tahun, orang tanya saya nak jadi apa, saya kata saya nak jadi bus conductor. Sebab apa? Kalau masa dulu lah, dan sekarang ni you all tak tahulah, naik bus pun tak mungkin tidak kan. Kalau bus conductor ni kerja dia check tiket. Dia boleh naik mana-mana bus dan turun mana-mana bus tak payah bayar apa pun. Dan saya suka pergi satu tempat bila balik kampung semua tu, pergi satu tempat ke satu tempat naik bas, kena bayar tambang. Tapi saya tengok dia ni cool. Bus conductor ni cool. Dia naik bas, dia turun bas tak payah bayar. So I take up nak jadi bus conductor. Kemudian masa umur 12 tahun, cikgu ilham saya dari Cikgu Darjah 6, semasa ambil interview untuk masuk mata undang Sains Mara, dia tanya saya apa cita-cita saya. Saya kata bus conductor. Dia kata jangan mengarut. Dia kata kamu kena jadi, kamu tak tahu nak jadi apa, kamu cakap kamu nak jadi cikgu. Kenapa nak jadi cikgu? Saya tanya Cikgu Ilham, kenapa nak jadi cikgu? Cikgu kata kamu jawab macam ni saja, sebab nak berbakti kepada agama, bangsa dan negara. So saya stick dengan nak jadi cikgu tu sampai tingkatan 4 ya? Sampai tingkatan 4. Bila orang tanya nak jadi apa, jadi cikgu sebab apa? Untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Okay. So masa umur 16 tahun tingkatan 4, kaunselor saya Cikgu Fatanah cakap kat saya, berdasarkan kepada pencapaian akademik saya, macam saya cakap tadi, modern math, alhamdulillah masa tu modern math saya kuat, matematik saya kuat, dan macam Encik Zul cakap tadi ya, matematik ni kerana saya punya subjek matematik ni kuat, saya punya banyak pilihan. So Cikgu Fatihah tengok saya punya result, dia kata kamu boleh jadi doktor, system analyst ataupun accountant. Okay. So saya pun fikir banyak. Kemudian saya masa tu saya beritahu Cikgu Fatanah, saya takut tengok darah. Dan kemudian saya tak pernah pegang komputer masa tu, dan sebab tu saya pilih accountant. Dan accountant kebetulan saya dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran di United States. Masa tunggu SPM tu, kerjaya saya yang pertama masa hidup saya adalah sebagai bellboy. Bellboy ni yang budak hotel yang buka pintu, angkat beg, itulah. Yeah? So masa tunggu SPM, itulah kerjaya pertama saya jadi bellboy. Memang saya suka sangat jadi bellboy tu sebab dia orang bagi tips ya, angkat beg dapat RM1. Kalau yang baik-baik tu angkat beg je dia bagi RM5. So sangat suka. Okay. Unfortunately saya tak dapat jadi bus conductor, tak dapat naik bus free, tapi sekarang ni saya naik kapal terbang free daripada satu tempat ke satu tempat. Gambar yang saya tunjukkan ni, ini adalah yang ni masa saya pergi ke Jakarta. Pukul 6 pagi saya ambil flight ke Jakarta, dan saya balik pukul 11 malam, saya balik daripada Jakarta balik ke KL ya. So nasib tak baik tak dapat naik bas, tapi dapat naik kapal terbang free. Okay. So kejayaan saya macam Cik IR Zul memang berterabur. The next slide please. Next slide. Sebab saya cakap saya tak tahu apa saya nak buat sebenarnya. So walaupun saya ambil finance masa universiti, saya cuma buat finance cuma 6 bulan saja. 6 bulan ataupun tak sampai pun setahun lah. 6 bulan sahaja ya. Kalau tengok di sini latar belakang kejayaan saya bermula-mula kali saya kerja masa saya masih belajar, saya jadi student foreign advisor dekat universiti dekat Illinois. Kemudian bila balik saya jadi finance executive sekejap saja, tak sampai pun setahun. Kemudian saya masuk Intel.
Intel Technology. Masa tu zaman Pentium lah, ya, zaman Pentium. So saya start kat situ pun sebagai business planning, tengok demand and supply untuk microchip masa tu tengok demand and supply Pentium. Kemudian saya jadi masuk production line, saya menjadi production manager, semua engineer, operator, technician semua report kat saya. Dan saya cuma tahu yang saya ni adalah orang HR semasa saya umur 39 tahun. Bila saya umur 39 tahun baru saya tahu saya ni orang HR. Sebab itu pun kawan-kawan beritahu, Yazid, you are very good with people, why don't you become in HR? So saya start kerjaya saya di HR semasa daripada tahun 2005 dan sampailah sekarang. Daripada situ saya pergi ke daripada Intel. Saya mulakan tugas saya sebagai HR, menguruskan sumber manusia, sambung di Agilent, iaitu spin-off Hewlett Packard, kemudian dengan Motorola, dan sekarang ni di AirAsia, ya. Buat masa ni di AirAsia. So tengok dalam perjalanan kerjaya saya ni, memang saya ambil masa untuk menentukan apa. Tapi sepanjang kerjaya ni, walaupun saya finance executive ke, business planner ke, saya sentiasa ada fikiran terbuka, ya. Macam saya cakap tadi, alhamdulillah sebab saya punya matematik bagus, boleh kata strong, dan matematik ni ajar saya macam mana nak tengok problem, nak solve problem dan seterusnya. So skill ni adalah berguna dalam banyak bidang, banyak area, ya. So walaupun saya dekat manufacturing ke, finance ke, dan sekarang even kat HR pun saya rasa skill tu sangat berguna, ya. So sekarang ni next slide please. Dalam kerjaya saya sekarang ni, okay, hidup saya memang macam daripada sekolah rendah, daripada saya pilih kerjaya sampai sekarang, hidup saya memang sibuk sangat, berterabur sangat, ya. Kadang-kadang saya pun tak tahu saya kat mana. Kadang-kadang saya bangun tidur sebelum epidemik ni lah. Saya bangun tidur, saya akan ambil masa 1 minit atau 2 minit, saya tengok aku ni kat mana, ya. Kadang-kadang ada dekat Jakarta, kadang-kadang ada dekat Manila, kadang-kadang ada dekat Bangkok, Penang, dan kebanyakannya dekat Kuala Lumpur lah. So di AirAsia ni bekerja dengan orang dia bermacam-macam ragam. Tapi yang the best thing kalau you Google pasal AirAsia, kita kaya dengan culture. Cara hidup saya memang berterabur. Keluarga saya, isteri saya dan saudara mara saya, memang dia kadang-kadang dia tak tahu saya kat mana. Bila tengok dekat Facebook saya, dia ada, dekat Indonesia, ada dekat ni. Saya ada tim dekat Indonesia, dekat Jakarta, dekat Manila, dekat Bangkok dan sebagainya. Dalam seminggu tu, selalunya saya akan ada di 2 atau 3 negara yang bersaingan. Selain daripada itu juga, sejak kerja di AirAsia ni, memang terdedah kepada berbanyak aktiviti dan saya punya pilihan banyak, ya, banyak. Malam pun kadang-kadang kena kerja, macam kalau tengok dekat gambar yang bawah sebelah kanan tu, kena pergi ambil award untuk AirAsia. Lepas tu saya ingat masa ambil award dia, pukul 9 saya ambil award, pukul 12 tu saya ambil flight ke Tokyo, gambar sebelahnya, pergi jumpa kawan sebab hari jadi dia dekat Tokyo. Hari Sabtu spend saya habiskan masa dengan diorang 1 hari dekat Tokyo, dan pada Sabtu malam je tu saya balik sebab ada kenduri dekat Pulau Pinang, kat rumah saya kat Pulau Pinang. So memang itulah style hidup saya. Tapi pada masa yang sama lah, saya didedahkan kerja ni, didedahkan banyak panggil orang dan banyak bergaul dengan orang. We work hard, I work very hard, and I also party very hard. Macam you all tengok lah, saya ada bawa motor. Yang ni kalau tengok gambar sebelah kiri atas tu, itu masa gambar dengan tim saya. Semua pergi masa tu hari Jumaat, semua nak ready nak party, dan kami party dengan siapa ni artis di sebelah saya ni, dari sebelah atas sebelah kiri, artis tu. Siapa tahu siapa artis tu? Ini okey.
artis ni adalah pemenang Australian Idol Guy ya. Dia daripada Australia, dia datang ke KL untuk bersama-sama parti dengan kami untuk kami punya event ya.